Mana? Setiap masa ni, saya pun tengah rasa sakit ni kiranya. Tapi kita menahan lah. Tapi saya tak pernah nak cerita pada orang luar lah kiranya. Kita kawal di sini lah. Terima seadanya. Hello Maskulin, Assalamualaikum. Kita kembali lagi ke dalam Man of the Moment untuk episod yang ke-6. Kalau anda lihat episod-episod kami sebelum ini, kami sudah menampilkan selebriti dan juga seorang pengarah muzik, Cha An. Saya percaya ramai yang suka kepada episod Cha An ini. Kalau anda belum tengok, boleh klik link di bawah. Tetapi untuk episod kali ini, kami nak menampilkan satu lagi kelainan. Kerana untuk episod kali ini, kami nak menampilkan seorang dari luar industri hiburan, iaitu seorang ahli akademik. Tapi ada sebab kenapa kami menjemput seorang ahli akademik pada kali ini. Saya boleh ceritakan sedikit. Beliau ni pada usia 36 tahun dah ada 4 master, 2 PhD dan sekarang ini dengannya beliau sedang menyiapkan PhD-nya yang ketiga. Saya sendiri kat sini pun dah rasa macam agak rendah diri jugalah. Jadi saya boleh perkenalkan kepada anda iaitu beliau adalah pensyarah kanan di Jabatan Kaunseling Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial di Universiti Utara Malaysia UUM. Inilah dia, Dr. Muhammad Alif bin Jasnia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi untuk menerima kunjungan tim Maskulin pada hari ini. Kita mulakan dengan berkenalan dululah. Berapa lama Doktor dah bertugas sebagai seorang pensyarah? Okey, nama saya Muhammad Alif bin Jasni. Saya berusia 36 tahun. Saya berasal daripada Kelang Lama. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya merupakan pensyarah kanan dalam bidang sains correctional di Universiti Utara Malaysia semenjak tahun 2019 lah. Ini merupakan tahun yang kelima saya lah di sini. Saya sempat juga meninjau Doktor punya CV di laman web UUM. Jadi sejak tahun 2010, Doktor dah ada 1 ijazah sarjana muda, 4 ijazah sarjana iaitu master dan juga 2 ijazah Doktor Falsafah PhD. Dan sekarang pun Doktor sedang dalam proses menyiapkan PhD yang ketiga, betul? Ya, betul. Soalan saya, kenapa Doktor sambung belajar sampai sebanyak ini Doktor punya ijazah? Sebenarnya ia merupakan hasrat pribadilah, kepuasan diri saya apabila mempelajari pelbagai bidang lah kiranya. Saya melihat bahawa sebagai pensyarah lah dia memberi nilai tambah sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang penyidik apabila kita dapat melihat sesuatu isu tu yang dikaji tu daripada pelbagai disiplin. Sambil tu juga saya sebenarnya dapat berkenalan ahli akademik yang lain, sarjana yang lain daripada bidang yang lain. Dia membuka peluang kepada diri saya lah dalam membuka networking yang baik di antara dengan mereka. Jadi adakah menjadi seorang pensyarah ni memang sesuatu yang Doktor dah memang cita-citakan daripada sejak kecil ataupun dia berlaku along the way? Dia berlaku along the way lah sebenarnya. Saya tidak terlalu merancang sangat untuk merancang untuk ke arah situ. Saya terbuka kepada pelbagai peluang. Sebenarnya saya pernah terfikir untuk menjadi seorang, membuka bisnes saya sendiri dan sebagainya lah. Itu antara yang perancangan yang saya pernah terfikir sebelum ni. Jadi perancangan itu Doktor dah pernah cuba ke ataupun tidak? Saya pernah membuka kedai air lah di Petaling Jaya. Tapi akhirnya saya dapat peluang sebagai pensyarah kanan dan akhirnya saya di sinilah bekerja sebagai mengajar. Jadi seawal usia 36 tahun Doktor dah boleh mencapai sebanyak ini. Jadi saya tertanya-tanya juga bagaimana Doktor memampatkan semua pencapaian Doktor ni untuk dicapai pada usia 36 tahun. Jadi Doktor punya rutin harian macam mana? Ada ke ruang Doktor nak bernafas dalam sehari-hari tu? Sebenarnya saya melakukan kerja tu dia ikut kesegeragaan lah. Kiranya mana yang lebih penting saya buat dahulu, mana yang kurang penting saya kemudiankan. Selepas tu saya banyak membahagikan masa saya lah membuat perkara-perkara lain seperti berbasikal, seperti pergi ke gym dan sebagainya. Malahan saya juga sekarang ni sedang belajar gitar. Sedang masuk kelas gitar dan kelas vokal. Jadi kiranya Doktor pun ada minat jugalah dalam bidang muzik dan juga nyanyian. Sebenarnya masa muda memang minat lah tapi tak pandai sangat menyanyi. Tapi baru nak belajar secara betul lah. Kiranya saya percaya bahawa apa-apa benda kena dengan ilmu. Maksudnya kita nak belajar menyanyi kena cari guru untuk belajar menyanyi. Bidang yang Doktor ceburi sebenarnya agak random, agak rawak. Ada degree sains politik, master pengajian Asia, master keadilan jenayah, master Meskom dan Doktor juga ada DPLI bukan? Okey, betul.
PhD doktor pula kembali semula ke bidang keadilan jenayah dan juga kerja sosial. Apa yang doktor nak capai? Mana satu minat doktor sebenarnya? Sebenarnya setiap bidang tu adalah dalam bidang sains sosial lah kiranya. Tapi fokus utama adalah dalam bidang kerja sosial dan keadilan jenayah. Saya banyak melakukan kajian tentang gelandangan dan bekas banduan lah yang terdapat dekat sekitar Kuala Lumpur. Kebanyakannya bila ada ilmu dari disiplin yang pelbagai ni, kita dapat mengkaji satu isu tu dari pelbagai disiplin. So kita dapat melihat dan menerokalah isu tersebut. Tapi buat masa ni saya sedang menyambung pelajaran lah di peringkat Dr. Falsafah di Universiti Sains Malaysia dalam bidang sains politik. Tujuan utama saya buat Dr. Falsafah Sains Politik tu sebab saya nak selarikan bidang degree saya dengan Dr. Falsafah. Maka samalah kiranya Dr. Falsafah dalam bidang sains politik. Apa perkembangan tesis yang sedang doktor kerjakan sekarang ni? Saya sekarang ni tengah buat kajian tentang ahli parti politik di media sosial di mana pemilihan mereka terhadap kandungan politik lah, posting mereka dan sebagainya lah. Kebanyakan akan memilih posting ataupun kandungan politik yang selari, yang serupa dengan kepercayaan mereka. Mereka akan cari kawan-kawan yang sama dengan mereka, mereka akan masuk grup ataupun akan masuk WhatsApp group ke Facebook group yang sama dengan kepercayaan mereka. Itu kajian saya lah kiranya. Minta maaf saya bertanya lah. Okey. Sebab bila saya buat sedikit carian dan juga research berkenaan doktor, sebenarnya banyak juga media-media lain dah pernah melaporkan tentang kejayaan doktor sebelum ini. Dan saya terbaca satu artikel yang melaporkan doktor juga ada mengidap sejenis penyakit yang jarang yang kita ketahui, iaitu Arnold's Chiari malformation. Yes, betul. Betul. Apa penyakit itu sebenarnya, doktor? Okey, sebenarnya penyakit itu adalah congenital defect lah di antara tulang belakang dengan otak, di mana ada saluran tersumbat, air itu tersekat dalam tulang belakang. Tapi so far dalam Malaysia saya dah jumpa 10 orang lah. Kami telah membuat WhatsApp group, kita bersama-sama dalam WhatsApp group, tapi setiap pengidap tu sebenarnya mempunyai simptom yang pelbagai. Ada simptom yang tak boleh gerakkan leher disebabkan oleh besi dalam leher dia. Ada yang tak boleh kawal air kencing dia akan kencing pada bila masa, dan ada juga yang pening pada setiap masa. Macam saya, simptom saya berbeza. Saya rasa sakit dan kebas di sebelah tangan, di sebelah badan kiri saya lah, di mana saya rasa shooting pain, rasa kebas, rasa tak lemah lah di sebelah kiri. Nampak macam sihat, tapi sebenarnya saya melawan sakit lah setiap masa. Jadi simptom tu memang setiap masa ke atau ada masa tertentu yang dia menyerang ke atau bagaimana? Setiap masa ni saya pun tengah rasa sakit ni kiranya, tapi kita menahan lah. Tapi saya tak pernah nak cerita pada orang luar lah kiranya. Kita kawal di sini lah, terima seadanya. Jadi bila doktor mula-mula dapat tahu tentang penyakit ini dan bagaimana doktor mendapat tahu tentang perkara tu? Okey, setiap pengidap akan dapat ketahui sakit dia pada tempoh yang boleh jadi pelbagai. Ada yang pada remaja, ada pada masa kanak-kanak. Macam kes saya sendiri pada umur 21 tahun. 21. Dan saya mengambil masa 7 tahun jugalah untuk terima dengan penyakit ini. Dan saya menjalani pembedahan pada umur 27 macam tu. Tapi selepas pembedahan, penyakit simptom tu tetap ada. Benda yang sama juga, iaitu lemah di setengah badan lah, iaitu badan kiri saya. Mungkin doktor boleh perincikan sikitlah macam mana reaksi doktor ketika itu. Doktor kata tadi doktor agak sukar untuk menerima perkara itu kan. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit. Sebenarnya saya rasa melihat orang lain yang hidup normal, tak ada rasa sakit, macam kita tak boleh buat aktiviti lasak. So benda tu merupakan satu yang buat saya rasa sedih jugalah. Tapi lama-kelamaan saya lihat ada rezeki lain yang Allah berikan, maka saya mula menerimalah dengan apa yang diberikan kepada ni, dugaan ini. Jadi maksudnya sebelum usia 21 tahun tu, doktor tak pernah merasai simptom-simptom tu ataupun dah memang ada, cuma 21 tahun tu baru doktor sedar akan perkara tu? Sudah ada lah kiranya masa zaman sekolah, tapi kita tak pernah sedar. Tapi selepas kita buat MRI, baru tahu ada penyakit tersebut lah pada usia 21 tahun. Jadi yang membuatkan doktor mahu tampil untuk membuat MRI itu apa perkara yang membuatkan doktor nak? Sebab bila setiap kali saya bersin, setiap kali saya batuk, dia rasa sakit dekat setengah badan. So saya rasa pelik kan, bila pergi hospital, doktor cadangkan untuk buat MRI. Bila buat MRI, nampak air tersumbat dalam tulang belakang lah. Benda tu yang menyebabkan wrong signal lah kepada badan saya. Kita rasa lemah, sampai nak angkat telur pun tak boleh. Dia macam berasa berat rasa angkat telur. Kita angkat telur biasa je, belah kanan. Tapi bila angkat belah kiri ni, berasa berat rasa sakit. Lebih lagi lah rasa sakit. And then kalau lidi, kalau cucuk belah sini, tak rasa sakit. Rasa sakit. Kalau cucuk sini, tak ada rasa sakit. Dia tak ada rasa sakit lah. And then kalau macam memasak kan, contohnya,
terbakar tangan. Kita tak sedar tangan kita dah terbakar. Besok tu baru tahu ada burn dekat tangan. Itu sampai tahap macam tu lah, saraf dah rosak kan. Saraf tangan saya dah rosak ni. So bila dah terbakar tu dah 2-3 hari baru kita nampak tangan kita dah terbakar rupanya. Jadi apabila didiagnosis, apa doktor punya perancangan? Adakah ada ubat ke ataupun ada rawatan susulan ke atau bagaimana? Sebenarnya tujuan pembedahan ni untuk membolehkan simptom yang seterusnya tak akan berlaku. Contohnya lah penyakit ni sebenarnya bila tidak pembedahan tu untuk mengurangkan simptom. Sebab penyakit ni boleh bawa kepada lumpur kaki sebab dia melibatkan tulang belakang. Dia yang kontrol kita punya anggota lah. Kita jadi lemah, kaki kita tak boleh bergerak, semuanya boleh jadi macam tu. Tapi insya-Allah lah, saya berharap penyakit tu sampai dekat sini je lah. Maksudnya lemah dekat setengah badan je lah, tidak membawa kepada penyakit simptom-simptom yang lain. Walaupun dengan kesakitan sebegitu, doktor masih lagi mampu untuk mencapai segala hasrat-hasrat akademik. Jadi saya tanya-tanya, dengan kesakitan begitu, dia tidak mengganggu doktor punya perjalanan akademik? Okey, dia belajar ni dia ada 2 kaedah tau. Satu secara penyelidikan, satu secara coursework lah. Macam saya, penyelidikan ni masa dia fleksibel. Kita yang menentukan waktu kita nak belajar, waktu kita nak beriadah, waktu kita nak berehat lah. So masa tu saya yang menentukan lah. Waktu saya tak sihat, saya akan berehat lah. Waktu saya rasa lebih sihat, saya akan belajar lah. So macam tu lah kiranya waktu sebagai belajar secara penyelidikan ni memang waktu sangat fleksibel. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan masa-masa tersebut. Itu sedikit sebanyak tentang penyakit doktor lah. Jadi saya harap benda tu memberi inspirasi lah kepada kita anak muda di luar sana. Kalau kita yang sihat tubuh badan ni pun malas nak belajar, apa alasan kita sebenarnya? Betul. Jadi pendapat peribadi doktor lah. Jikalau doktor terpaksa memilih hanya satu antara melanjutkan pelajaran ataupun memilih untuk kerjaya, mana satu yang doktor akan pilih dahulu? Okey, dia satu pilihan yang sangat sukar. Bekerja dengan ilmu tu dia perkara yang perlu berjalan secara serentak, iaitu dia kena complement each other. Sebab bagi saya bila kita adanya ilmu, dia membolehkan kita untuk memikir, daya kreativiti kita menjadi lebih tinggi. Cara kita melihat sesuatu tu lebih tinggi. Kita boleh membentuk idea baru, cadangan baru, inovasi baru. Begitu juga dengan bekerja. Bekerja ni sebenarnya mendapat pengalaman. Bila pengalaman tu mematangkan cara kita bekerja, gerak kerja kita. Macam contohnya saya sekarang ni dah 5 tahun. Saya berbeza dengan masa saya tahun pertama saya bekerja. Dengan tahun kelima saya bekerja sebab pengalaman yang saya telah ada. Tapi dengan ilmu yang saya ada tu, cara saya melihat sesuatu perkara tu berbeza. Kita melihat daripada pelbagai sudut. Bukan apalah sebab sekarang ni kan ramai yang melanjutkan pelajaran sampai ke tahap tinggi tetapi akhirnya apabila mereka tidak dapat perform dalam kerja sebab mereka menganggap apa yang mereka belajar tu tidak ada kena-mengena dengan apa yang mereka. Ramai yang mula menyesali perkara tersebutlah. Jadi sebabkan pengalaman sebegitu, ramai juga yang dah mula enggan untuk melanjutkan pelajaran lah sebab mereka tidak melihat manfaat bidang pengajian itu kepada hala tuju kerjaya mereka. Dan kebanyakan majikan sekarang pun lebih memilih mengutamakan calon yang ada pengalaman kerja berbanding mereka yang ada ilmu teori. Jadi doktor punya komen tentang perkara ini bagaimana? Sebenarnya kita kena lihatlah apa tujuan orang sambung belajar sebenarnya. Dia ada pelbagai. Antaranya sebab aspek peribadi. Adanya sebab untuk kenaikan pangkat, keperluan dalam tempat kerja dia. Ada juga disebabkan ingin peluang baru. Maksudnya pekerjaan yang dia nak capai tu memerlukan mereka untuk sambung belajar. Ada juga yang sambung belajar sebab nak motivasi kepada anak dia. Maksudnya anak dia melihat sebagai pembakar semangat. Ramai kawan-kawan saya yang pergi sambung belajar, sebenarnya tempat kerja dia tak memerlukan untuk mereka sambung belajar. Tapi mereka nak belajar supaya anak-anak mereka akan menjadikan sebagai pembakar semangat untuk belajar dengan lebih baik. So kita kena tengok jugalah apa tujuan kita sambung belajar. Sebab tu saya selalu menggalakkan kawan-kawan yang bertanya kepada saya, kenapa awak nak sambung belajar? Saya kata apa target yang kita nak capai daripada sambung belajar tersebutlah. Jadi macam doktor kata tadi, ada yang nak membakar semangat anak sebab sekarang ni kita nafikanlah anak-anak muda pun dengan kewujudan media sosial, ramai yang terpengaruh dengan golongan pengaruh. Contohnya, mereka golongan pengaruh ni boleh dikatakan sangat dominan jugalah dalam mempengaruhi fikiran anak muda ni sampai mereka sendiri pun hilang minat terhadap pengajian. Dan baru-baru ni pun dah ada selebriti yang menyifatkan sekolah itu membuang masa. Jadi apa doktor punya pendapat pula mengenai perkara ni? Sebenarnya ilmu tu penting apabila kita melihat ada certain pekerjaan tu yang menetapkan syarat terhadap tahap pengajian tertentu. Sebagai contohnya, kalau ada pekerjaan yang mensyaratkan untuk kita mempunyai ijazah sarjana muda. Ada pekerjaan yang mensyaratkan untuk kita mempunyai sijil kemahiran. Ada
pekerjaan yang mensyaratkan untuk mempunyai doktor falsafah. Tapi tanpa ilmu-ilmu tersebut, bagaimana kita ingin mendapatkan pekerjaan tersebut? Sebab tu saya kata pentingnya ilmu kepada remaja-remaja dan anak-anak muda ni. Dia kena lihat bahawa apakah target dia di masa depan, apakah jenis pekerjaan yang dia ingin di masa akan datang. Adakah pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan mereka mempunyai CJ-CJ tersebut. Itu paling pentinglah. Kita kena beri awareness kepada pelajar-pelajar ni supaya mereka faham bahawa apa target mereka di masa akan datang. Ramai yang mula melihat melanjutkan mengajar ni membuang masa dan juga membuang duit. Okey. Jika ia tidak memberikan satu hal tuju kejayaan yang baik untuk mereka. Doktor sendiri punya pendapat tentang bagaimana mereka, mungkin ada option lain kalau mereka tidak mampu untuk menanggung pengajian mereka. Dia sebenarnya belajar ni satu investment lah. Kita kena lihatlah investment yang sangat baik kepada diri. Dia ada banyak peluang yang ada pinjaman, ada separa pinjaman, ada beasiswa yang ada dan kemungkinan kita akan ada beasiswa yang akan dibuka pada tahun ini. So benda-benda ni sebenarnya menjadi platform lah kepada remaja-remaja ni, golongan-golongan dewasa ini untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Maksud saya, kita jangan lihat belajar tu sebagai satu yang merugikan. Sebab belajar tu sebenarnya dia satu tools yang satu alat untuk diri kita. Kita pegang kepada benda tu membawa kita kepada peluang-peluang yang lebih baik dalam masa hadapan. Sekarang dekat industri pun dah ada terma overqualified bagi seseorang. Okey. Jadi doktor percaya dengan terma overqualified tu? Okey, bila kita sebut pasal overqualified ni, dia satu terma lah. Kita kena lihat secara menyeluruh lah. Terma tu boleh, apakah konotasi dia? Adakah konotasi tu membawa konotasi yang baik ataupun buruk lah. Tapi masalahnya dalam masyarakat kita telah diajar overqualified tu sebagai konotasi yang buruk. Susah dapat kerja, majikan takut nak ambil kerja dan sebagainya. Tapi benda ni kita kena fikirkan jugalah. Tapi tak dinafikan bahawa sememangnya majikan bimbang untuk ambil orang yang overqualified ni sebab mereka ni kerja sementara dan mencari peluang yang baru. Tapi sebenarnya golongan yang mengambil peluang untuk belajar lebih tinggi ni kita kena raikan supaya kita dapat menggalakkan orang remaja-remaja ni untuk belajar. Bila kita bawa kepada kebimbangan bahawa overqualified ni susah dapat kerja, itu yang membuatkan remaja kita tidak mahu belajar. Bagi saya, golongan ni patut diraikan sebab mereka telah belajar, mereka telah menggunakan wang ringgit mereka telah berkorbankan masa mereka, tenaga mereka ke semua ni. Sebab tu saya rasa kita kena ubah konotasi tu. Angle kita melihat overqualified tu. Maknanya orang yang belajar tinggi tu kita sebagai orang yang kita raikan. Kalau kita lihat sebagai orang yang takkan dapat kerja, maka kita akan menjadi contoh kepada anak-anak muda kita supaya tidak belajarlah. Anak-anak muda kita akan beralih arah ke perkara-perkara lain. Doktor pun ada juga live. Jadi macam mana doktor nak yakinkan anak-anak muda kat luar sana yang hidup doktor ni sebagai seorang pensyarah walaupun dengan lambakan pencapaian akademik ni, bukanlah maksudnya hidup doktor ni belajar saja setiap masa. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Saya di awal tahun ni lah kiranya saya dah mengamalkan elemen self-care dengan self-love lah kiranya. Maksud kita kena jaga diri kita. Setiap orang kena jaga diri mereka di mana kita tahu waktu kita belajar, waktu kita nak beriadah, waktu kita nak meluangkan masa dengan keluarga, kita kena bahagikan masa dengan baiklah, dengan kawan, dan sebagainya. Kata-kata terakhir daripada doktor, mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada anak muda di luar sana, terutamanya lelaki sebab kita maskulin kan, terutamanya lelaki, tentang janganlah takut nak sambung belajar. Tak semestinya sambung belajar tu kena korbankan kita punya social life dan sebagainya dan ia akan memberikan nilai tambah kepada kita. Okay, doktor. So bagi saya tak kiralah siapa saja, ilmu tu sangat penting. Kita kena pandai bahagikan masa. Kiranya ada target dalam hidup. Saya selalu ada target tahun pertama apa kita nak buat. 5 tahun yang ke depan apa kita nak buat. 10 tahun yang akan datang apa yang kita nak buat. And then saya selalu akan ada backup plan. Apa yang kita nak buat. Maksudnya di samping kita usaha nak kejar pengalaman, tapi pada masa sama kita kejar ilmu. Capai ilmu dalam pelbagai apa saja cara. Usahalah mencapai ilmu. Sebab bagi saya apa-apa usaha kita dia akan dapat hasilnya. Macam satu ungkapan yang mengatakan bahawa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya akan capai something daripada usaha yang kita telah usaha tersebut. Itu satu kata-kata yang saya rasa kita semua boleh tanamkan dalam otak kita. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yes, betul. Jadi saya harap kata-kata itu memberikan inspirasi kepada para maskulin di luar sana dan semoga anda mendapat input yang bermanfaat daripada
jemputan Man of the Moment kali ini. Kalau anda nak tengok lebih ramai lagi jejaka untuk ditampilkan dalam Man of the Moment, mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen siapa yang anda nak tengok, daripada bidang apakah yang anda nak tengok, dan jangan lupa download aplikasi Sini agar anda tidak ketinggalan sebarang kandungan daripada maskulin, bukan sahaja daripada maskulin, daripada rasa, keluarga, remaja dan macam-macam lagi, kerana segalanya di sini. Saya Ruzan Yuslan. Assalamualaikum.